Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Alhamdulillah kepada semua. Dah pun dah pun masuk ke kuliah pada hari ini. So pertama sekali ini adalah kelas kita yang kedua. Okay. Kelas GHI JKL. Okay. InsyaAllah kita akan terus kelas kita pada hari ini. Harapkan semua dapat tengok semua daripada video ni lah. Janganlah skip dan sebagainya, sebab penting untuk korang tengok semua. Okay. Dan rugilah kalau kita skip untuk tengok yang penting ke point. Saya takut nanti ada kita akan terlepas. Okay. InsyaAllah. Selamat pagi diucapkan kepada semua. Boleh tengok video ni sampai habis, dan insyaAllah nanti saya akan bagikan kelas dalam video ni. InsyaAllah saya harap suara saya jelas, supaya kalau ada apa-apa komplain dan sebagainya boleh bagi tahu insyaAllah. Dan video ni akan diuploadkan. So kenapa saya buat video ni? Minta maaf sebab kita tak dapat buat kelas yang bersemuka macam Google Meet. Sebab kita dah survey tau semalam. Dah survey Google Meet dia tak boleh lebih 100 orang. Korang pun tahu kan, saya pun dah tengok apa requirement semua. Google Meet tak boleh lebih 100 orang. Saya tak ada yang kena tentang. Saya record video hari ni. InsyaAllah harap-harap ni membantulah. Ada dapat tengok muka saya sikit, ada dapat tengok slide juga. So akan diuploadkan dekat YouTube. Untuk Google Meet memang tak boleh. Kemudian saya cuba juga tengok Zoom. Zoom pun kalau guna laptop dia ada limit 100 orang, dia kata. Tak tahulah kan. Tapi since Zoom ni tak boleh dia akan 40 minit dia akan berhenti sendiri. Saya tak naklah kelas nanti. Dan ada yang lain juga, beberapa ada medium lain juga, tapi saya tengok macam tak berapa berkesan lah. Facebook Live, saya tak nak cuba lagi Facebook Live sebab saya tak boleh nak present dua-dua sekali. Sama macam Zoom pun tak boleh nak present dua-dua sekali. So nak present sekali tu maksudnya apa? Maksudnya muka saya di sebelah, slide ada sebelah. Kalau Facebook Live mungkin boleh. Saya minta maaf sebab kekurangan saya, kita tak tahu nak buat bagi ada muka kecil, slide besar. Memang ada, betul tak? Cuma mungkin sebab kekurangan saya, jadi kita susah sikit nak buat pertama ni sebab masa yang agak singkat. Okay, saya minta maaf yang tu. So insyaAllah kita nak mulakan kelas kita. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih hidup kita pada hari ini. Dan saya doakan siapa yang tak skip video ni, dia akan terus dengan cemerlang. Yang penting dia kerja nanti, Masya Allah, dia akan buat kerja yang sangat-sangat bagus. Dia suka tu buat kerja dia tu. Dia semua orang dalam tu orang yang bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. InsyaAllah murid-murid pelajar-pelajar, mana ada murid dah kan, semua dah besar-besar panjang. Ibu, ayah-ayah, abang, adik-adik, kakak, InsyaAllah dapat berkat pada hari yang ni. Saya ingatkan semua kena siap-siap dulu dah. Kalau ada yang sengaja tak solat subuh, janganlah tak solat kan. Lepas tu jangan ada yang tak sarapan. Kalau boleh pergi sarapan dulu, walaupun bangun pukul 10 ke apa kan, kelas korang kan start pukul 10 kan. So
tolong tolong sangat-sangat untuk uh, buat apa yang patut. Okay, sebelum kita nak orang yang tak solat subuh ini dia punya kesan dia setiap makhluk yang ada kat muka ni akan mencela dia, kan? Akan mencela dia yang tak solat subuh. So kita kena solat subuh. Sebab itulah tanggungjawab kita. Pagi ni bukan nak buat urusan dunia dulu, kan? Urusan solat subuh. Sebab tu yang jaga solat subuh dia sepatutnya tak ada masalah masalah bangun lewat. Kalau dia tertidur lepas subuh tu lain cerita. Okay? InsyaAllah saya nak kongsikan pada pelajar semua cara saya nak mengajar. Okay? Cara saya nak mengajar yang sekali kita kena ada morning booster. Okay? Morning booster. Melayu dia morning booster. Saya pun tahulah macam pagi punya booster. Booster tu apa? Something untuk meningkatkan semangat kita. Apa dia ialah bacaan Asmaul Husna dan doa. Since kelas ni pagi, kelas yang petang saya tak boleh nak baca kan. Tak boleh nak share sama-sama baca. Boleh je Asmaul Husna tak ada masalah, tapi doa duha tu dia baca pagi. So saya pilih, saya buat pada kelas yang pagi 10 sampai 12 insya-Allah. Okey. Jom kita sama-sama dulu kita baca Asmaul Husna. Okey. Kemudian kita akan baca doa solat duha. Kita akan baca setiap kali kelas kuliah. Setiap kali kelas kuliah yang berjam ni insya-Allah. Okay, kenapa kita nak baca? Sebab kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita kena tahu apa yang kita buat ni bukan untuk kita je. Okay, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita buat ni untuk kita dapat pahala sebenarnya. Kita dah lah kurang ibadat, kan? Nak solat, nak baca doa, nak solat sunat, nak puasa sunat, lupa tak? Makan kadang-kadang lupa, nak baca doa makan, tak? Dan masuk masjid tu, nak baca doa masuk masjid. Semuanya kita ni manusia, orang apa ni, makhluk yang lalai. Okay, makhluk yang lalai. Kita lah tu. Jadi saya cakap kita bukan antum saja, semua. Maksud sekali orang yang cakap. Okay, insyaAllah. Kita bacakan yang pertama sekali doa Asmaul Husna insyaAllah. So, kita baca dan insyaAllah semoga ada keberkatan. Lama pun sekejap pun. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المحيي العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الصغير الغفار القهار الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب الجليل الكريم الرقيب الواسع الحكيم الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر القدير المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب الحكيم العفو المسيد الجامع الغني والإيمان الله نافع هادي الباقي الوارث الرشيد الصبر الذي ليس شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد خلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد صفاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرنا وغفل عن ذكر الغافل. Okay, yang kedua ialah kita menolong anak yatim. Bacaan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحانيك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya wahai Tuhan cantikannya kecantikan keindahannya keindahan kekuatannya kekuatan kekuasaannya kekuasaan perlindungannya perlindungan Ya Allah jika rezeki masih di langit turunkanlah jika di bumi keluarkanlah jika sukar permudahkanlah jika haram sucikanlah jika jauh dekatkanlah berkat waktu duha kecantikanmu keindahanmu kekuatanmu kekuasaan limpahkan kepada segala yang engkau telah limpahkan pada hamba-hamba yang soleh. Okay. Alhamdulillah. Kata masa saya kerja dulu, okay. Alhamdulillah semoga doa ini masa saya kerja dulu ni adalah orang punya morning booster daripada team sales kami. Jadi bila pagi tu kan team sales je satu kan bacakan doa ni sama-sama.
bila tim sales tak ada pun kadang-kadang diorang operation akan baca juga doa. Okay, apa kebaikan doa ni? Sebenarnya kita tahu, semua orang semua dah tahu kan doa ni. Al-Asma'ul Husna, Masya Allah, korang semua ustaz-ustaz mesti dah hafal lah, siap dengan dia punya maksud dan juga dia punya tafsir lagi setiap nama-nama Allah. Masya Allah, kan korang dah hafal. Dan yang kedua juga, dah hafal juga apa dia, doa duha tu, dah hafal juga, Masya Allah. Setiap hari solat duha kan, Masya Allah, bagus. Pokoknya, kadang-kadang mungkin kita ni lupa, bukan lupa yang disebutkan nama-nama Allah tu, bukan lupa nama Allah, bukan lupa doa tu, tapi kita lupa nak baca. Sebab kebanyakan hidup kita ni kenalah fikir kepada Allah SWT kan. Contoh orang komplain dekat kita. Alhamdulillah, komplain dekat kita, kamu ni baca doa selepas baca doa, baca wirid, baca zikir selepas solat, Nabi tak buat pada zaman ni kan. Ada orang kata kat kita, kita nak jawab macam mana tuan-tuan, adik-adik, abang-abang, kakak, macam mana kita nak jawab tiba-tiba ada orang cakap macam tu? Dia orang Islam, kenapa dia nak mengidakkan amalan yang kita dah buat lama kan, dengan yang macam ni? Macam mana kita nak jawab? Tak perlulah nak kita jawab dengan hadis dan sebagainya. Kalau boleh jawab dengan hadis, Masya Allah, maksud bagus kan, ini memang ahsan lah. Kalau tak boleh, kita kata lah, kalau tak boleh jawab dengan hadis, kita kata memanglah nak baca. Sebab manusia yang lupa, bila lagi kami nak baca dalam luar solat kan, tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dengan gamenya, dengan PUBG-nya, dan apa lagi, game lagi, game, lepas tu Instagram lagi, Facebook lagi kan. Mana ada kami masa nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Takkanlah kami nak lepas lepas solat tu nak bangun, bila lagi masih nak berzikir? Sedangkan hadis bagi tahu orang yang paling rasa dia rugi nanti, lebih kurang mafhumnya, orang yang rugi, rasa paling rugi sekali dekat akhirat nanti lah orang yang kurang berzikir. Orang ahli syurga tu nak balik ke untuk semata-mata nak sebut satu subhanallah kan. Sebab satu subhanallah banyak dia pahala kan, sehingga dibuatkan satu yang besar di dalam syurga. Besar pokok tu paling laju sekali pun nak mengelilingi pokok tu 200 tahun masa, Masya Allah. Lebih kurang maksud, kalau salah saya minta maaf. Tapi sekian hadis yang disebut kurang maksud dia. Memang besar, cuma kita ni tak nampak. Okay? Kita ni tak nampak. Bila tak nampak ni kita jadi tak beriman 100%. Dia tak beriman 100%. Kenapa orang tinggal solat? Sebab dia tak nampak apa yang Allah nak bagi, tak nampak siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak nampak Allah syadid. Sebab dia tak nampak siksaan Allah Subhanahu Wa Taala tu amat-amatlah pedih dan berat. Dia tak nampak. So kita lah, dia siapa-siapa kita. Bila kita tak nampak, kita tak beriman 100%. Apa jadi pada orang yang dah meninggal, dah nampak? Kalau orang cerita pasal maut, cerita pasal kematian, dia 50%, kadang-kadang 70%, kadang-kadang 40%, 20%, kan? Tapi pada orang yang dah nampak, orang yang dah yang sedang diambil nyawa dia, Firaun nak beriman ketika dia telah ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sebab apa? Sebab bila kita dah maut saja, kita dah mati saja, barulah kita beriman 100%. Sebab apa? Sebab kita dah nampak ni depan mata kita nampak. So, maksud kita akan beriman 100%. Zikir.
Ya, tak boleh rugikan masa. Hakadha. Adik-adik, ayah-ayah, abang-abang, kakak, okay, pelajar-pelajar sekalian, itulah cara apa yang saya akan buat setiap kali kelas. Dan sebenarnya ada satu lagi, iaitu kita akan bacakan niat kita pada hari ini. So saya dari segi ilmu, kan, saya ini bukanlah banyak sangat ilmu, okay? Tapi saya apa yang saya rasa manfaat, insya-Allah. Yang itu saya akan kongsi pada semua. Jika Allah Taala ada akal, kan, contoh Allah sudah bila tadhakkaru, kan, adakah kamu tak berfikir apa yang Allah Taala bagi? Contohnya, amalan yang ketiga, yang pertama tadi kita dah bagi Asmaul Husna buat setiap hari. Okay? Morning booster dia panggil. Yang kedua, doa-doa duha tu. Dan yang ketiga, kita kena lafazkan niat setiap kali sebelum kelas. Kenapa? Supaya yang tadi kita dapat isi masa kita kepada Allah Subhanahu. Sebab kita, kita nak jadikan ini kelas kita ni kelas yang berkati Allah Subhanahu Taala dan diberikan pahala. Itu yang paling penting sekali. Kita ni dalam kurang berzikir nak dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nak dibandingkan dengan uh, langit, pisang, pisang, langit, dan semua hatta binatang, uh, hatta babi sekalipun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi kurang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak optimal. Sebab tu saya kata Allah suruh kita, macam mana kita nak optimumkan apa yang kita buat tu jadi satu ibadah. Dan kita punya subjek pengurusan operasi ibadah peradaban haji, insya-Allah. Okay? So bila kita niat kita betul pada hari ini, kita nak belajar ni, maka dengan free-freenya Allah Subhanahu Wa Taala akan convert masa kita, kan, masa kita nak tengok video ni, tengok video full ni saya tak bagi skip. Allah Subhanahu Wa Taala pahala saya saja. So apa kita kena buat hari-hari, kan, bila contoh lepas ni kita akan buat live, mungkin saya dah jumpa cara 200 orang boleh masuk live sekali. So apa kita buat, kita akan baca doa, baca, lafazkan niat. Okay? Kenapa kita lafazkan niat? Kerana kata kenapa kita lafazkan niat? Kerana lafaz tu adalah sangat sangat penting, kan? Kenapa Imam Syafi'i dia wajibkan ataupun kena ada lafaz soleh Ta'ala? Kenapa ada? Kerana nak menguatkan niat kita ni, nak menguatkan niat kita. Kalau tak ada, sah tak sah, lain ada yang tak ada. Kerana dikatakan kalau kita keluar pada pukul 4:30 nak menuju ke masjid, dah ambil sebelah imam, sebelah imam, maksudnya dah rapat-rapatkan saf, lagi nak buat, mestilah nak salat asar. Sah, memang macam tu. Tapi apa salah, kan, sebab apa? Syafi'i ni orang yang jahat, dia bukan level. Cuma kita yang tak tahu, suka nak mengubah apa yang telah ditetapkan. Saja nak lain daripada orang, kan? So kenapa ditetapkannya? Mungkin kadang-kadang kita ni kita tak berapa nak fikir, kadang-kadang riak dan sebagainya. Bagi contoh, kita dah siap-siap nak pergi semayang, semua dah sampai, dah masuk masjid, kan? Tiba-tiba rasa macam riak pula dengan ada orang sekeliling, kan? So kita buat macam mana? Timbul perasaan riak, agak-agak dapat tak pahala tadi? Kita tak tahu, tapi kita tanya diri kita sendiri. Saya bukan nak nilai orang, kita nak nilai kita sendiri. So yang
yang riak tadi agak-agak sesuai tak dengan niat kita yang daripada awal tadi kita memang dah tak payah sebut, memang dah niat, memang dah niat nak pergi solat. So rugi tak? So apa yang dilafazkan, diutarakan oleh Imam Syafi'i supaya kita ni jadi orang yang sentiasa memperbaharui niat. So hadis dia saya lupa dalam Arab dia. Misalnya memperbaiki niat. Anak ansa. Apa lafaz dia? Okay. Kita perbaharui niat kita. Maka tiba tadi kita nak riak sebelum solat. Kita nak riak dengan orang sebelah dan sebagainya kan. Nak solat. Solat. Adaan lillahi ta'ala. So tiba-tiba baca niat. So dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab daripada lafaz tadi mungkin betulkan balik niat kita dan kita akan dapat pahala yang lebih. Mungkin solat tadi ada riak lain pahalanya. Solat yang tak ada riak, yang tak dibetulkan niatnya tadi mungkin lebih sedikit. Ini yang kita tak nampak, inilah yang kita nak imani. Yang kata 100% yang saya tak imani tadi, ini dia yang kita nak, yang kita nak imani. Nak cuba. Tuan dan abang-abang, ibu, ayah, kakak, dia ni bukannya senang kan, bagi kita tak nampak lagi. Tapi dia ada cara sentiasa ini seperbarunya, sentiasa mendengar tazkirah, peringatan daripada ulama alim, maksudnya orang-orang yang ustaz-ustaz. Sentiasa dalam Facebook kita ada ceramah-ceramah. Setiap sekali lalu 1 minit ada ceramah. Kita dengar. So benda-benda ini yang akan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita jauh, dan saya dah jumpa di sini pengalaman yang dia jauh daripada percakapan agama. So sekali agama ni jadi kurang kan, sebab dia dah lama tak dengar. Sebab ayat ni fitrah manusia ni nakkan kepada tazkirah. Tapi kalau dia lupa, habis. Tak, dia lupa, so habislah dia. Tak adalah orang yang mengingatkan dia lagi. Allah tak nak tengok kan. Allahu alam, ya'zubillah, kita tak nak jadi macam tu. So yang pertama Asmaul Husna, yang kedua baca doa duha, dan yang ketiga baca lafaz. Yang pertama saya dah terangkan tadi, nak dah cakap kan, penat dah cakap maksud sebenar sebagai nak lafaz, nak ada lafaz. Lafaz dia, okey, sama-sama kita baca. Lafaz dia ialah lafaz yang simple. Lafaz tu tak semestinya sama macam saya sebut. Yang penting dia ada requirement kan, dalam lafaz itu. Okay? Supaya kita pun saya cakap nak menjadikan ia, nak menjadikan ini, kelas ini satu ibadah yang dikira Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah dan dapat pahala. Kalau kita hari ni katalah nanti saya buat kelas, nak aku masuk kelas ni sebab awet aku kantoi lah, aku tak bangun pagi. Contoh, contoh kantoi ya, saya awet. Nah, tu. Kalau tak tunjuk muka, astagfirullahaladzim. Kan? Tak tunjuk muka nanti, um, dia tak yakinlah dengan aku. Aku tak ada, aku tak ada jugalah. Tak mengharap pun dia saja nak tengok awet tu, perempuan. Saya guna istilah awet sorry. Okay. So inilah niat-niat yang tersalah. Apa yang seperti saya katakan, kita baru ini kan, kita baru ini lafazkan bila lafaz insya-Allah bi'idznillah ta'ala. Insya-Allah kita akan baru niat kita sekaligus dapat pahala. Dan itulah yang lafaz dia macam ni. Dia ialah
sahaja aku, kalau boleh ikut sahaja aku hadiri kelas urusan operasi, ibadah umrah dan haji, kelas Ustaz Muhammad Zailani pada pagi ini kerana Allah Ta'ala. Amin. Okay. So itu adalah contoh. Ataupun boleh juga saja aku hadiri kelas Diploma Pengurusan Haji dan Umrah KPBKL pada hari ini kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Setiap hari kena ada baru niat. Simple tak apa yang saya cakap ni. Yang panjang-panjang saya sebut. Simple tak? Kan? Simple. Simple. Ni dulu. Jadi, kuranglah nanti pahala kita. Okay? Mari kita masuk sebabkan selain Allah, baik kita masuk nak belajar hari ini sebabkan Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala tu. Kakak, abang-abang, pahala. InsyaAllah bila kita selalu dengar percakapan macam ni, insyaAllah kita akan sentiasa nak buat sesuatu yang ni. Lalu, okay, buatan dan 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 ni. Okay, jadi insyaAllah okay, kelas pada pagi ini kita akan sambung dengan uh, dengan subjek hakiki yang sepatutnya kita belajar. Tadi tu saringan-saringan saja. Saya harap tak ada skip sebab kita akan bagi ikut kelas nanti anytime during this session of class. During this session. Senang. Okay. Bila masa sahaja saya akan bagi ikut kelas. Okay. InsyaAllah. So minta semua perhatian dan dengar sama kita dan share. Bismillah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal alaihim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lisani. Amin. Okay. Jadi kita akan masuk sikit. Right. Tajuk. Orang semua sebenarnya dah ada belajar semua sebelum kan. So yang ini lebih kepada operasi. Okay. Nak fokus kepada urusan operasi ibadah umrah dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba untuk belajar. Okay, kita cuba untuk buat yang sehabis mungkin dalam urusan operasi ibadah ni. Okay. Dan insyaAllah nanti sekejap lagi kita akan take 5. Kita nak buka atau bila masa kita akan take 5 sekejap lagi supaya dapat rehat dulu. Saya dapat menangkan fikiran dan sekaligus dapat baiklah untuk mengajar korang semua. InsyaAllah. Okay. Okay, saya harap amalan-amalan yang tadi tu dapat berikan kita lebih pahala. Okay. Sebab kita ni apa-apa buat jadi berfikir. Kan? Kenapa solat dengan ada zikir selepas solat. Tahu yang lalai. Kita kena lafaz niat. Lafaz niat sangat. Kan? Sebelum kita nak mula, saya bagi satu lagi contoh. Orang bermani benda ni. Contoh Contoh. Pada satu hari, seorang ni nama dia, apa nama dia? Bagi nama dia Fahmi lah, Fahmi. Okay, tak ada dalam ni nama Fahmi.
dia, dia suka pada satu, satu hari Fahmi ni dia suka pada seseorang perempuan KPBKL lah, bukan KPBKL sini, yang lain. Okay. Tapi nama dia KPBKL. Pokoknya nama dia KPBKL. Dia suka pada seorang perempuan, dia pun berat ni. Macam contoh, dia buat Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia pinjam pen tak? Pen, pen pula. Dia bagi pen, pen kita, pen kilometriko, kan? Bagi pen. Lepas tu, esoknya, dia tak keruan lagi. Maksudnya, awet malam, awet lah, kita ni awet perempuan yang semalam tu, cari dia lah. Okay, aku cari. Lagi, dia pun, ke lagi kat perempuan. Bagi salam lagi, hari kedua bagi salam. Salam, salam, Assalamualaikum, apa khabar pula semalam tanya pen je, ini dia tanya apa. Senyum-senyum. Puan tu pun tadi senyum-senyum juga. Maksudnya Fahmi ni dah hampir berjaya lah orang kata. Ada ada kebarangkalian. Maksudnya ada kemungkinan kan. Dan cinta dia bakal dibalas. Okay. So hari ketiga Fahmi datang lagi nak tengok lagi uh, friend tu, kawan tu. Dia pun mana girlfriend ni? So, dia lagi 5 minit dah start dia tak datang ke apa. Dia pun terus kata teruskan je lah kan. Tak ada pula, tak apalah, tunggu dalam mungkin setengah jam lagi dia sampai. Dia tunggu dia 2 jam je ni, dia tak masuk dalam kuliah. Macam mana? So sekali-kali dia tengok jam, daripada pukul 9.45 dah nak habis kelas. Rupanya dia saat ni dia demam. Dia demam. Patutlah tak datang kelas 10.12. Dia demam si girlfriend tadi. Dah. So esoknya dia pun dia pun kami ni pun tanya, puan tu dah datang. Puan tu dah datang hari keempat tu. Dia macam gelabah sikit lah. Dia pun terus, hai Assalamualaikum, apa? Kenapa tak datang malam? Dia macam caring sikit, dia caring. Tanya, Fahmi pun tanya, tak datang semalam. Puan tu pun, maaf saya, puan tu pun senyum-senyum, dia kata, sorry lah, saya tak datang sebab saya migraine. Belas tu, dah sihat ke sekarang, dah ubat semua. Hakalah, puan pun sembang. Okay? Sampailah sebulan. Lama sebulan. Macam tu lah Fahmi. Kan yang dia carry. Ada hari tu dia tanya dah makan. Ada hari tu kat kafe. Saya dah makan semua. Kan? Lepas tu jumpa lagi dekat mana? Dekat bilik guru. Dekat bilik lecturer. Saya buat apa kat sini? Oh, saya nak hantar kuis. Tak datang gitu kan. So, dia pun hantar kuis. Oh, dekat bilik guru. Dekat mana-mana parking kereta. Parking dekat jumpa. So, Fahmi ni setiap kali jumpa dia rasa sangat excited. Dia pun tanya. Dalam perasaan dia jangan katalah. Okay? Dalam perasaan dia memang aku suka. Oh. Kan? Perasaan dia hari-hari macam gitu. Wow. Kadang-kadang sampai dia tak fokus belajar. Kan? So, lama-kelamaan Fahmi ni tadi, lepas sebulan tadi, tambah lagi sebulan, tambah lagi 2 minggu. Hari-hari dia jumpa saja girlfriend. Dia buat benda yang sama. Kan?
dia buat benda yang sama. Dia hanya uh, caring, dia hanya tanya girlfriend dia tu apa yang dia suka, tanya tanya tanya, tanya. Apa yang akhir sekali aku rasa macam okey je, okey je. Tapi Fahmi ni yang tak tahu dah apa dia nak. Dia dalam hati suka tapi tak bagi tahu kat perempuan. So, apa yang jadi? Perempuan tu rupanya dah dipinang oleh uh, orang lain. Dah lama sangat masa dia. Sebulan setengah. Nak dekat 2 bulan masa yang bukan oleh Fahmi tadi. Apa yang Fahmi tu buat? Dia just caring, dia caring. Tapi dia tidak, kan? Dia tidak lafazkan. Ini tidak lafazkan yang suka kat friend. Tak cakap yang start suka ke awak, saya suka. Dia tak cakap. Dalam masa sebulan setengah tu dah ada orang lain yang meminang perempuan. So, apa nak cakap kat sini? Saya harap korang dah faham lah maksud saya. Okay? Maksudnya di sini, lafaz sangatlah penting. Saya nak kaitkan dengan tadi. Dia cerita panjang-panjang ni, nak kaitkan dengan yang tadi. Iaitu kepada lafaz supaya dia lebih terang dan bersuluh apa yang kita nak. Okay? Dah fungsi lafaz kelas kita pada setiap hari. Saya harap ayah adik-adik abang-abang semua akan lafazkan lafaz ini. Bukan di kelas saya saja, di kelas Ustaz Razi, Ustazah Asia, Ustazah Badriah, Ustazah Midam Hazwani, Midam Zira, semua. Okay, kalau boleh bagi tahu mereka, Ustaz kita ada satu lafaz, kita nak lafaz. Okay, bagi. Bagi semua dapat dengar, bagi semua dapat tahu lafaz-lafaz yang macam ni. Supaya kita tahu apa yang kita relate dengan kisah tadi. Fahmi ni dia adalah orang yang rugi sebab tak lafazkan apa yang sepatutnya dia sebut. Apa yang sepatutnya dia bagi tahu. Dia hanya simpan dalam hati. So, rugi orang yang simpan dalam hati. Okay? So, rugi kalau kita masuk kelas pagi-pagi, diam. Masuk. Jadi, kita nak impress dia. Ada syai' ish. Apa semua. Kita nak betulkannya. Dia penting tak lafaz. Allahu a'lam. Ikhwan ni. Saya harap faham lah. Tu faham Tak ada dah lepas ni nak tanya-tanya. Tak ada dah lepas ni korang tinggal benda ni. Saya harap korang buat benda ni. Yang pertama, Asma'ul Husna. Duha kalau pagi. Tak kisahlah kalau korang nak hafal pun doa ni lagi bagus yang tak hafal. Okay? Yang seterusnya ialah lafaz niat setiap kali nak memulakan sesuatu. Oh, penat saya cakap tu. Dah berbuih nak cakap benda tu. Kan? Kalau korang tak buat juga, saya tak tahulah. Harap-harap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala korang buat apa saya beritahu dan saya doakan siapa yang buat tiga-tiga ni setiap kali kelas, apa-apa kelas pun tak buat ramai-ramai pun dia buat seorang akan mendapat lulus dengan cemerlang urusan ibadah umrah ni dan buat kerja yang baik di antara kamu semua. Amin ya Rabb. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okay? So, faham Saya cerita panjang-panjang tadi, minta maaf. Bukan saya nak apa, nak panjang-panjangkan cerita ke. Tak rasa kelakar ke. Okay? Nanti korang kalau tak dapat dengan cerita tadi, korang skip cerita ni. Sila ulang balik semula. Okay? Ulang balik semula. Dan ambil kisah tadi. Apa yang Fahmi tu buat tadi. Dan apa yang menyebabkan dia rugi kerana dia tak lafazkan. Dia orang yang tidak melafazkan. Okay? InsyaAllah. Tapi ini bukanlah wajib. Ada saya paksa. Tapi kalau korang buat pahala bagi mungkin ada pahala bagi saya sebab saya sampaikan benda. Inilah MLM yang sebenarnya.
Kalau orang buat, kita punya MLM ni bukan dunia aja. Jangan nanti dah kerja Allah Ta'ala bagi rezeki banyak sangat. Okay? Banyak sangat rezeki. Kita dapat Mekah Madinah lagi banyak rezeki dia. Tapi itu je ke? Situ je ke rezeki kita? Kan? Kalau dapat 50,000, 60,000 simpanan, itu je ke? Yang kita nak cukup 50,000. Kita nak lebih lagi daripada itu dari segi akhirat. Kita nak sedekahkan sebahagian duit. Nak ibadat-ibadat yang kita buat, optimumkan pahala dia. Umat akhir zaman ni, dia hebat. Niat saja Allah dah bagi pahala. Niat. Niat yang baik lah tadi, maksudnya niat yang baik Allah Ta'ala bagi pahala. Niat yang buruk Allah tangguh. Umat dulu, umat sebelum ni, niat je, terus Allah turun bala terus. Kalau buat lagi, cash Allah bagi. Sekarang ni kita, Allah kesiankan kita usaha banyak pun ada rezeki. Sebanyak pun Allah Ta'ala bagi makan, bagi minum. Kan kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak? Okay? So, insyaAllah. Panjanglah saya membebel. Saya harap korang semua dapat manfaat. Kelas pertama kita GHIJKL ni panjang sikit lah kelas pertama. Okay? Is there any problem? InsyaAllah tak ada. Oh, okay? Dengar dakwah satu sikit. Saya kurangkan. Kan? Mak. Jadi mak dia akan automatik kurang. Bi'idnillahi ta'ala. Saya pun tak tahu kenapa dia akan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tak ada. Saya tak. Yang skip video ni biasanya macam tu lah. Dan skip-skip video dia, dia dia rugi. Ada poin-poin yang dia terlepas. Sebab apa nak skip? Datang sini bayar tau. Dengan PTPN. Poin yang PTPN dengan PTPN-nya. Bayar nanti lepas kerja jangan lupa. Poin yang bayar yuran sendiri. Bayar tu bayar mahal ni. Kan? Kenapa nak skip kelas? Nak skip video. Jangan skip video Okay. Jadi, antum pakai duit tiket sendiri. Bayar berapa sikit. Dengarlah. Ini adalah sembang-sembang. Tapi kita nak jadi umat yang berakal. Adalah akal kamu. Okay? InsyaAllah. So, saya akan sambung dengan kelas kita pada hari ini. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Urusan operasi ibadah umrah dan haji F223 Muhammad Fauzi. Ini adalah Muhammad Bukhari bin Fauzi ni siapa? Dia adalah senior. Saya rasa dia senior saya kot. Mungkin batch kedua atau batch pertama. Saya batch ketiga diploma urusan haji dan umrah. Okay? Ini batch pertama atau kedua. Senior saya lah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok yang pertama. As kita dah bermula, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya convert daripada PDF jadi point ni dia jadi macam ni. Dan kita jumpa dah try tapi tak boleh juga, dia jadi terpisah-pisah juga. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat wa'timul hajja wal umrata lillah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'timul hajja wal umrata lillah. Okay? Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 196. 190. Okay, masih ingat lagi macam mana nak sebut Arab? Masih ingat lagi macam mana nak sebut nombor dalam bahasa Arab? Kalau 196 ni kita sebut 100. Lepas tu 6 dulu, baru 90. 106, 90. Macam tu. Kalau 19, Tis'ata wa asyara. Tis'ata asyara. Okay? Tis'ah dulu, 9 dulu, baru 10. Dia main macam tu. Dia banyak pusing-pusing.
Arab biasalah banyak pusing-pusing. Di antara bangsa yang banyak pusing-pusing, Arab dan bangsa India. Okay? Memang ini tak ada bukan hadis ke apa. Dia memang dikatakan macam itu. Dan dalil dia apa? Dalil dia kita ada uh, kita dapat tengok sendiri. Ni orang kata bangsa tu sendiri dia punya manners dia lah. Bukanlah orang kata semua. Okay? Tak kata semua. Tak siapa kata semua. Melayu pun ada juga yang macam ni. Tahu? Ni yang pusing-pusing. Right? Tapi kebanyakannya macam tu. Agak tak. Salah kata. Okay? InsyaAllah. Kita teruskan. Pengenalan agensi-agensi haji dan umrah. Bab satu kita nak belajar kan, tentang agensi-agensi haji dan umrah. Okay? Ada banyak agensi-agensi haji dan umrah dalam Malaysia. Malaysia ni bagus. Apa lagi dia akan buat agensi. Dia akan tu jawatan kuasa. Sangat bagus. Okay? So, ada beberapa agensi haji dan umrah ni kita kata mengelola lah organisasi-organisasi haji dan umrah. Okay? Yang menyelia, yang dibuat pendidikan awal selia apa-apa saja perihal tentang haji dan umrah. Ada banyak sebenarnya model kita akan ceritakan di dalam kelas urusan ini. AFH guru kita akan cerita apa itu, apa itu haji, apa jauhar. Okay, semua tu kita akan cerita. Kemudian di dalam orang kata kelas-kelas yang akan datang. InsyaAllah tak lama sangat kot. Mungkin minggu depan kita akan dah masuk uh, tentang sedikit sebanyak tentang agensi-agensi haji dan umrah. Okay, yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan semua tadi. So maybe kita akan cari point dia sama-sama. Saya akan beri tugasan kepada anda semua. Ataupun saya akan present sendiri. Kita tengok macam mana nanti ya. InsyaAllah. Okay. Kita akan tengok macam mana nanti. InsyaAllah. Right. So pengenalan agensi-agensi haji dan umrah. Kita akan masuk pertama sekali definisi organisasi. Kita bukan terus nak pergi kepada yang tadi ya, yang Papua, yang Johor, haji tu belum. Kita akan pergi sekejap lagi. Itu adalah agensi haji dan umrah. Sebelum tu nak tahu dulu apa yang company-company ni buat. Apa yang organisasi ni buat. Okay? So kita yang pertama sekali kita pergi kepada definisi organisasi. Right? Definisi organisasi adalah satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan yang lain bagi mencapai matlamat individu atau kumpulan syarikat organisasi. Okay, perkataan organisasi didefinisikan sebagai struktur perhubungan untuk menyelesaikan pekerjaan sama ada kumpulan, dua atau lebih orang yang wujud dan beroperasi untuk mencapai objektif yang dinyatakan dan dipersetujui bersama. Okay? Ialah satu unit sosial. Okay, satu orang kata kalau nak bahasa mudah dia bagi syarikat lah. Okay? Unit sosial yang terdiri daripada macam-macam. Ada organisasi, ada manusia di dalam. Okay? Ada orang dengan jawatan-jawatan sendiri dan saling bergantung antara satu sama lain. They need each other. Okay? Tim ni perlukan tim. Okay? Bosses perlukan anak buah. Anak buah bukan bosses untuk bayar gaji. Okay? Bosses ni maksudnya orang-orang bos-bos. Okay? Yang anak buah perlukan bosses. Bos kena bayar gaji anak buah yang menggerakkan kerja ni, yang menerima gaji. So they need each other.
Kita perlukan juga outsource, menyiapkan dokumen yang lengkap di sisi undang-undang. So kita kena ada job-job luar, okay? Jabatan-jabatan immigration, okay, pasport kena ada job immigration, visa kena ada job, LOC, letter of consent, yang digunakan untuk sesiapa yang orang kata bukan rakyat Malaysia, kena ada job Wisma Putra. Okay? So we need each other untuk merealisasikan, okay? Untuk mencapai objektif macam disebut dalam ni, apa yang syarikat ataupun organisasi perlukan, okay? Organisasi perlukan, sebagai contoh, bukan umrah, bukan bisnes dari segi umrah, satu bisnes bagi bentuk bulan. So they need each other untuk menggabungkan, okay? Kena ada outsource, kena ada bos, kena ada pekerja, masing-masing ada peranan masing-masing, okay? So itu yang kita sebutkan sebagai capai matlamat individu. Kenapa matlamat individu pun dikira dalam ni, bulan dan organisasi? Sama aja. Individu mungkin dia ada kerja. Okay, aku siapkan pasport jemaah ni bersama visa dia. Kerja dia adalah itu. Dia narrowing sikit. Dia menjurus kepada satu kerja saja. Kerja aku siapkan visa jemaah untuk ustaz, untuk uh, jemaah setiap seorang. Aku siapkan layout itu. Dia punya capai matlamat individu. Kalau kumpulan, sama. Kumpulan mungkin group sales. Dia ada. Okay? Mungkin organisasi. Sekaligus maksudnya syarikat. Sebuah organisasi dia adalah business matters. Okay? Dia adalah hal bisnes. Okay, sebagainya. InsyaAllah. So, itulah contoh yang saya bagi tahu tadi. Perkataan organisasi didefinisikan sebagai struktur perhubungan. Okay? Kita bagi contoh, bulat ke petak ke. So, perlu ada dan beroperasi untuk mencapai objek. Macam saya kata, mencapai apa yang masing-masing dia nak. Hidup dengan kerja yang perlu disiapkan. Bulan dengan uh, status atau kerja yang perlu diselesaikan dalam masa yang ditetapkan, dan organisasi bisnes kena dapat untuk bayar gaji pekerja dan semua, they need each other, okay? Bulan atau dua, disebut sebenarnya ayat dia salah ni, dua atau lebih orang, okay? Bulan tu maksud dia dua atau lebih orang yang wujud, kan? Maksudnya tadi antara kalau kumpulan maksudnya banyaklah, bos, sales, marketing, macam tu, banyak. Kalau dua atau lebih maksudnya betul lah, dua atau lebih orang yang wujud. Kalau dua, dia kata dua kat sini ialah contoh bos dengan pekerja. Kalau kumpulan antara bos dan dia punya bawahan dia, ni semua orang luar ni, outsource-nya, okay? Itulah yang disebutkan sebagai kumpulan yang beroperasi untuk mencapai objektif yang dinyatakan, yang dipersetujui bersama. Masing-masing ni ada ambil bahagian masing-masing lah. Okay, buat visa ada cas. Luar tu outsource. Sebab kalau company tu dia bukan muasasah, dia tak boleh buat visa dia sendiri. Visa umrah dia tak boleh buat sendiri. Tak, yang ada lesen muasasah. Yang dipersetujui bersama. Macam itulah definisi. So dalam exam dia ditanya apakah definisi organisasi. Tanya tulis ke ataupun orang pun apa test ke, inilah yang korang perlu hafal. Okay? Tapi kalau dia kata describe macam yang saya cakap. Okay, boleh ulang video ni, boleh dengar balik apa yang disebutkan di dalam poin-poin. Poin-poin kena ada kalau disuruh describe. Barulah describe. Semua adalah markah kan. Korang pun dah semester 6 dah tahu dah apa yang
kan apa yang di dalam di dalam sesebuah exam tu, sesebuah test. Janganlah kita lari daripada apa yang dia punya buku disebut. Okey, penerangan semua saya dah bagi, masuk ni menerangkan. Okey, objektif pengurusan. Okay, apa itu objektif? Kan? Apa itu objektif? Inilah apa kita bahasa mudah. Saya suka bahasa mudah aja sebab kita tak nak banyak-banyakkan sangat benda. So apa objektif pengurusan? Objektif dia apa? Apa objektif kau buat benda ni? Macam tujuan lah kan? Pengurusan. Lambangkan. Point. Melambangkan matlamat yang hendak dicapai dan menjadi garis panduan sesebuah organisasi. Bolehkan segala sumber serta usaha digerakkan ke arah pencapaian objek. Okay. Perancangan dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan mengambil kira realiti pada masa ini, pengalaman masa lampau serta tuntutan masa hadapan. Membolehkan laporan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin terhadap pencapaian yang diperoleh dan mengenal pasti masalah, cabaran serta pendekatan yang dilakukan untuk menghadapi masalah yang datang. So, melambangkan matlamat yang hendak dicapai dan menjadi garis panduan oleh sesebuah organisasi, maksudnya dia satu compulsory, benda yang ditetapkan oleh syarikat. Dia ni termasuk juga visi dan misi syarikat tu. Okay? Apa yang dia nak. Secara ringkas, visi dan misi. Kalau matlamat yang hendak dicapai mungkin berbeza-beza apabila tiba musim. Company ni mungkin dia buat umrah pada musim umrah. Okay? Company, kita bagi contoh, company yang tidak ada lesen muasasah, bermaksud dia hanya boleh melaksanakan bisnes ataupun perniagaan umrah sahaja. Okay? Dia tak boleh buat haji. So apa yang dia buat? Dia akan menggunakan masa haji yang kosong tadi. Haji kan ada waktu kan. So waktu haji bisnes tak ada, apa yang dia buat? Dia akan buat bisnes lain. Contohnya korban. Orang yang tidak pergi haji, dia diperintahkan untuk buat korban. So company yang bijak, masa umrah dia pergi buat umrah, dia diuruskan umrah sepanjang tahun. Tiba musim haji, dia dah mula sibuk dengan korban. Dia laksanakan perniagaan korban. Okay? Nampak tak kat situ matlamat yang hendak dicapai yang menjadi garis panduan oleh sesebuah organisasi. Tiba musim lain, dia akan buat bisnes lain pula. Tiba musim orang nak puasa, dia pun jual kurma. Contoh. Okay, company dia buat satu produk, kurma, dia berikan nama, buat packaging cantik-cantik, buat kurma daripada Saudi ke daripada mana-mana, jual. Bulan sebelum Ramadan, preparation dah ada dan dibuskan, diwar-warkan dia punya perniagaan kurma dia dan sudah dikatakan selamat yang hendak dicapai dan menjadi garis panduan oleh sebuah organisasi. So inilah dia punya main point dia diberikan oleh organisasi itu, lihat oleh semua pekerja, dan inilah yang dikatakan tidak tetap tadi. Saya katakan dalam awal tadi kan, dia tidak, selamat yang hendak dicapai ni tak semestinya tetap. Dia berubah. Right? Yang kedua ialah membolehkan segala sumber serta usaha digerakkan ke arah pencapaian objektif. Saya minta maaf kalau ada bunyi-bunyi yang selain daripada suara saya. Okay, saya dah cuba kuatkan suara ni. Dan ni kita record live kan, tak boleh nak pause. Okay. So membolehkan segala sumber serta usaha digerakkan ke arah pencapaian objektif. Segala sumber. Apa makna sumber? Oh, ni source lah. Macam mana saya nak cakap sumber?
Sumber tu ce. Uh, Dalaman. Sumber ni dia datang daripada sesuatu. So, sesuatu itu ialah syarikat ataupun sesuatu itu ialah apa yang ada dalam syarikat tu. Okey, kewangannya, pekerjanya, kan? Segala kelengkapannya. Itulah sumber. So, menggerakkan sumber yang ada tadi, membolehkan segala sumber serta usaha. Okey, sumber serta usaha. Maksudnya dua-dua lah. So, apa makna sumber tadi? Betul lah saya kata tadi. Sumber ialah kewangan, pekerja, income, dia punya kakas dalam dalam syarikat tu. Dia punya PC, dia punya meja, itu semua sumber dia. Itu semua source dia. Dan usaha pergerakan ke arah pencapaian objektif. Maksudnya, apa yang company ataupun organisasi itu ada digunakan untuk mencapai objektif. Alas, poin kedua, untuk mencapai objektif. Apa yang sumber-sumber ni perlukan untuk mencapai objektif? Apa objektif dia pula? Kita tanya. Ya, objektif dia mungkin nak buat bisnes ni, buat bisnes tu, haji, kata awak. Okay? Maksud dia. Right? Jadi sumber tu adalah penggerak kepada objektif yang perlukan oleh company tadi. Boleh faham ya? Saya harap faham lah. Saya tak cakap pelik-pelik lah ni. Saya cuba cakap yang sepatah-sepatah. So, membolehkan sumber. Source tadi, company tadi, kita bagi contoh company, gerakkan usaha untuk capai objektif. Simple. Okay? Ini kena hafal lah. Good. Kalau korang hafal, dapat markah, dapat sebiji-sebiji dalam exam macam copy paste, dapatlah markah lebih. Sebab ini adalah syllabus. Okay? Perancangan dapat dilaksanakan sebaik mungkin dengan mengambil kira realiti masa ini, pengalaman masa lampau serta tuntutan untuk masa hadapan. Fungsi urusan ni dia akan yang kita planning yang baik. Okay? Planning yang baik, yang bukan setakat baik je, yang planning yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita tengok, kita kena up to date. Okay? Up to date. Kalau dulu pengurusan airport macam ni, so kita punya langkah macam ni, pusing lah. Airport macam ni, sorry. Okay, airport dulu dia macam ni, dia perangai dia A, so kita buat cara A. So diorang B, so perangai airport B, buat cara. Airport Madinah lain, kita buat, saya relate dengan kerja saya, kita buat cara lain. Cara airport Madinah, cara C, kita buat cara C. Airport Mekah ada 3 Janubiyah, Janubiyah, Shimaliyah dan airport haji ada 3. Untuk airport haji cara pakai tak? Kita pun ikut cara dia. Itulah yang dikatakan dengan ambil kira realiti masa ini. Okay, lepas ni di Saudi port dah tukar. Port baru-baru je tukar tahun 2020. Dia ada satu airport saja. Dia besar dan dia pecah kepada 3 bahagi. Mungkin macam KLIA tu, tapi dia ada 3. Senang dia nak masuk. Wah, yang ikut ialah ikut urusan mereka lah. Okay? Mengambil kira realiti masa kini. Okay? Masa sekarang. Apa? Ni yang kita kena up to date. Dia tahu. Okay? Syarikat tahu. Sekarang orang tak makan, tak percaya dah tentang berkesanan, tentang Mak Ajwa. Mak Ajwa ni orang kata, kat mana-mana pun ada Mak Ajwa. Madinah aja kita nak ikut hadis Nabi. Contohnya Nabi saya bagi.
Mak ajwa ada daripada Iran, ada daripada Lebanon, ada daripada Maghribi dan sebagainya. Kita nak yang daripada Madinah, so macam mana? Company pun akan fikirkan satu nama yang baru. Kan ajwa aja, ajwa aliyah. Aliyah memang disebut dalam hadis. So company pun akan usaha untuk dapatkan ajwa aliyah dijual supaya tepatan dengan hadis tadi. Supaya orang nak beli. So matlamat dia tadi bisnes tapi company dia mengambil kira realiti semasa. Realiti masih ini seperti yang disebut. So ajwa aliyah disebut dalam hadis. Jadi dia pun import ajwa aliyah yang betul-betul daripada Madinah, Masya Allah. Okay? Import daripada Madinah datang ke Malaysia dan boleh jual. Okay? Apa ciri-ciri kurma ajwa aliyah? Ajwa aliyah tu maksudnya tempat kawasan tinggi, kawasan sejuk tanah. Semuanya betul-betul kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Okay? Itulah contoh dia. Ambil kira masa ini, pengalaman masa lampau, memang kita tahu mungkin ada rugi kalau kita contohkan dengan bisnes kurma tadi. Dia cepat buruk dalam masa 6 bulan dah ada datang ulat sebab tak dalam suhu bilik. So dia perlukan cooling room. Okay? Elakkan kerugian. Mabuk ulat tadi, dia cari satu cooling room, peti ais, apa yang boleh turunkan lagi suhu kurma tadi supaya dia jadi orang kata supaya boleh lagi bertahan lama lah. Kan tadi 6 bulan mungkin boleh bertahan, lepas ni boleh bertahan setahun tanpa ada apa-apa masalah. So boleh mungkin sambung setahun 6 bulan ke, kita tak tahu. So kita mengambil pengalaman daripada Islam, right? Contoh dengan kurma tadi lah, banyak lagi contoh lain. Sama sahaja, sama sahaja. Dan tuntutan masa hadapan. So depan kita tahu lagi macam mana, kan? Contoh, bagi contoh company ataupun syarikat. Dulu mereka anggap haji dan umrah ni bisnes yang insya-Allah, insya-Allah tawakkalna 'ala Allah, tak ada masalah. Sampai anak cucu boleh buat bisnes. Banyak company-company yang dia ada legacy family dia sendiri dalam dalam bidang urusan haji dan umrah. Okay, dia ada legacy dia sendiri. So turun temurun buat bisnes yang sama. Okay, nak cerita tentang tuntutan masa hadapan, turun temurun buat bisnes yang sama, tiba-tiba COVID-19 melanda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka terhentilah bisnes ataupun organisasi ataupun syarikat tentang bisnes umrah. Contoh tadi kan, tentang haji dan umrah. Sekejap, siapa je yang tak terkesan pada itu tentang masa hadapan. So, company kena tengok bahawa pada masa hadapan, buat sementara waktu, mungkin setahun ke hadapan, umrah belum boleh dilaksanakan. Haji dilaksanakan secara menyeluruh, secara normal. Sebab ada kata ramalan kan, COVID-19 mungkin setahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun. So melihat masa hadapan, ni tadi perlu buat sesuatu yang baru. Dia tak boleh stick dengan tu supaya umrah boleh buat semula, duit poket sendiri, bos tadi guna duit poket untuk bayar gaji dia tu, tidak. Syarikat lihat masa hadapan dengan cara dengan bisnes baru. Kan selain instead of um, ada bisnes umrah sahaja, yang buat F&B, food and beverages, buat bisnes makanan. Banyak sangat kawan-kawan saya syarikat buat kopi, buat kurma,
Dan ritual macam-macam apricot, kismis, pelusik, protein, semua ada kan. Kena melihat peluang. Okay. So, di poin seterusnya membolehkan pengukuran dapat dilakukan dengan sebaik mungkin terhadap pencapaian diperoleh dan mengenal pasti masalah, cabaran serta pendekatan dilakukan masalah yang bakal mendatang. Okay. Dia jadi satu kayu ukur. Okay. Untuk mengenal pasti apa masalah perangan dan apa pendekatan yang akan hadapi masalah tu. Ya, masalah pengurusan di airport. Airport ni diperlukan orang yang boleh bercakap Arab. Jadi, terus tak boleh bercakap Arab. So, apa akan jadi? Dia akan jadi banyak kacau kat situ. Okay? Maksudnya macam ni. Orang Arab ni, sebab saya berpengalaman bekerja di sana. Orang Arab ni dia nak kita cakap Arab. Kalau cakap English, dia tak nak. Dia boleh cakap English tapi dia tak mau. Dia nak urusan dalam bahasa Arab. So, dia orang yang mengurus ke operasi tu cakap Arab, jadi payah maklumat tak sampai. Kan? Maklumat tak sampai. Um, apa lagi? Jemaah menunggu. Dia tak tahu jemaah kat mana. Mungkin ada pengumuman yang tak dipaparkan kat skrin ke tiba-tiba dia laung saja. Okey, jemaah daripada Malaysia akan di kaunter sini, di kaunter sana. Tak tahu bahasa Arab. Kita jenis yang tak proaktif, kita tak tahu apa yang kita buat. So, dia jadi, dah sampai tu. Kita masih lagi kat situ. Lambat. Pada kat situ. So, pas, pas, dah sampai, pas belum sampai. Tapi, pas pula, tak boleh tunggu di tempat parking lama-lama, nanti dia bayar parking mahal. Contoh, kan? Macam mana? Je tu, nak kena uruskan. Okay? Dah yang disebutkan sebagai kenal pasti masalah. So, objektif pengurusan ni dapat apa yang masalah yang berlaku dengan cara kita cuba memperbaiki kita punya urusan tadi. Okay? Kita cuba mengenal pasti. Jadi disebut kat sini mengenal pasti masalah. So, masalah yang ada tadi pada cerita tadi ialah urusan individu yang menguruskan tadi tidak pandai berbahasa Arab. So, kita kena ajar dia bahasa Arab. So, ini contoh contoh senang tak pandai bahasa Arab, tak boleh buat kerja di airport, ajar dia bahasa Arab. Bagi masa pada dia, dia akan belajar, dah bukan urusan airport. Dia akan menampakkan servis urusan organisasi tadi baik dan cemerlang. Okay? Kalau dia tak boleh bahasa Arab dalam masa yang ditetapkan oleh organisasi, apa dia perlu buat? Dia perlu cari orang yang lain. Mudah tak? Mudah saja. Okay? Cabaran serta pendekatan. Yang pasti masalah, mesti cabaran serta pendekatan yang dilakukan. Okay? Dia sama. Yang ni awak perlu hafal. Contoh saya dah terangkan tadi. Faham tak? Okay? So, itu sahaja untuk poin yang ini. Tak faham boleh tengok balik saya punya video ni. Okay? So, apa fungsi pengurusan? Okay, apa maksud fungsi? Fungsi. Function, fungsi ni. Okay? Macam fungi pula kan? Kan fungsi. Apa maksud fungsi? Adakah benda ni berfungsi? Kan? Contohlah soalan. Benda ni berfungsi? Ataupun apa fungsi awak berada di sini? So, situ ialah
adalah apa? Fungsi itu adalah macam tujuan lah, tujuan. Okay? Ataupun apa kita nak cakap fungsi. Saya tak nak bagi banyak-banyak definisi nanti. So awak pun definisi fungsi nak tahu lugatan persilahan dari segi bahasa dari segi istilah. Urusan nak kena tahu lugatan persilahan dari segi bahasa dari segi istilah. Ya macam tu kan. So fungsi kita tafsir dengan kefahaman kita yang betul, yang fahaman yang betul dan maksud yang kita faham. Senang. Kan? Simple. Fungsi adalah tujuan atau uh, gas. Okay? Gas pengurusan ni. Peluan daripada pengurusan. Okay? Peluan daripada pengurusan. Laksanakan sesuatu, laksanakan sesuatu kerja melalui sumber-sumber organisasi, iaitu manusia, iaitu kewangan, iaitu bahan-bahan dan juga modal ke arah mencapai matlamat dan yang telah ditetapkan secara cekap dan berkesan. Maksud fungsi tadi apa? Kenapa kita maksud fungsi tadi apa? Ia adalah tujuan. Okay? Tujuan pengurusan. Okay? Tujuan pengurusan. Kenapa dia kena ada? Dia belum mewujud. Maksudnya dia kena ada dalam kenapa dia uh, tujuan tu kena ada dalam pengurusan ni supaya melaksanakan sesuatu kerja. Melalui sumber-sumber organisasi. Dia terangkan. Tadi saya dah baca sampai habis kan? Okay. Melaksanakan sesuatu kerja melalui sumber-sumber organisasi iaitu manusia, kewangan, bahan-bahan dan juga ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Cara berkesan dan sebagainya. Okay. Kita pergi yang pertama, melaksanakan sesuatu kerja melalui sumber-sumber organisasi. Sumber-sumber organisasi kita dah bagi tahu dah tadi. Okay. Organisasi, sumber-sumber tu maksudnya source. Sumber maksudnya source. Payahlah cakap sumber tu maksudnya kita bagi contoh yang senang ialah apa yang ada dalam syarikat tu. Sumber-sumber organisasi syarikat lah dan apa yang ada di dalam. Faham? Okay. Pekerja iaitu manusia, pangan, bahan-bahan, segala dinding, segala meja, PC, segala pen-pen, selotip, stapler, filing, semua dan juga modal. Ni bosses punya bos-bos besar punya hal lah. Okay? Iaitu apa? Modal tadi, duit, fund, mencapai matlamat, ke arah mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan secara cekap dan berkesan. Yang pertama, melaksanakan kerja sumber organisasi saya dah bagi tahu tadi ialah syarikat dan apa yang ada di dalamnya iaitu manusia, kewangan, bahan-bahan dan juga modal ke arah mencapai matlamat. Kenapa? Apa matlamat dia? Matlamat dia ialah company nak mengoptimumkan. Faham tak? Nak melakukan yang terbaik lah. Okay? Nak melakukan yang terbaik. Kenapa? Supaya tidak berlaku kebocoran. Faham? Okay? Supaya tidak berlaku kebocoran. Okay. Kenapa dia nak mencapai matlamat dan objektif ni? Supaya tak berlaku kebocoran lah. Kebocoran dari segi apa? Manusia. Manusia mungkin pekerja yang menular. Maksudnya dia tak dapat, tak buat kerja betul. Main game banyak. Nanti praktikal tolong jangan ada yang main game dekat office. Oh ini semua muskilah kabirah. Kan? Itu masalah besar. Jangan main game nanti jika nampak dia tak suka. Ini adalah sebab-sebab akan tak dapat diterima bekerja selepas praktikal. Lebih kurang macam tu. Okay? Apa dia? Manusia. Apa poin saya sebut tadi? Tak nak kebocoran dari segi manusia. Tak nak manusia ni salah menular. Tak nak dia main game. Tak nak salah bagi tugas. Orang ni bagi sikit tugas. Orang ni dapat banyak tugas. Dia tak nak macam tu. So, dia akan jadi
lack of, maksudnya dia akan jadi tugas tu tak dapat dilaksanakan dengan betul sebab orang tu tak mahir bahagian tu tapi dia dapat tugas tu, dia jadi tak okey. Kan ada bahagian operation, bahagian sales, ada marketing, ada bahagian HR, ada bahagian finance dalam syarikat. Kemudian kita tak nak kebocoran dari segi wang, kewangan. Tak nak kebocoran, tak nak salah guna duit, tak nak uh, membazir, tak nak orang kata pergi company kan. This is matter of business. So bahan-bahan ialah apa yang ada apa yang ada di, sorry ada company. Okay. So bahan-bahan yang ada dalam company. Okay, apa-apa yang ada. So kita nak capai matlamat. Bahan-bahan yang ada tu apa yang kita guna dan optimumkan dengan sebaik mungkin. Dan juga modal daripada bos kita tadi ke arah mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Kita perlu capai 10,000 jemaah pada tahun ini dan inilah saya punya planning. Tim yang yang baik, marketing, sales ni orang yang baik, menarik orang, uh, ayat copywriting bagus gitu. Yang telah ditetapkan oleh syarikat nak dapat berkesanan tu yang payah. Itulah yang disebut sebagai untuk mencapai matlamat dan objektif. Okay? Faham ya? So next, perancangan. Kita pergi masuk perancangan dulu. Masuk perancangan operasi. Apa masuk perancangan? Proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil dalam jangka masa singkat. Kenapa jangka masa singkat? So kita baca yang kedua dulu. Perancangan menjadi asas kepada sistem kawalan. Saya kuat sikit suara. Perancangan menjadi asas kepada sistem kawalan dalam organisasi. Mengenal pasti setiap kelemahan dan kelebihan apa jua cabaran yang dihadapi. Okey. Perancangan di sini bermaksud proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil dalam masa yang singkat. Apa masa yang singkat? Saya ulang sekali lagi. Kerana sesuatu itu sometimes not happen like we thought. Sometimes something happen. Sekejap. Something happen. Okay lah, saya tak tahu bahasa Inggeris dia. Maksudnya apa yang kita rancang tu tak semestinya menjadi. So tu yang dikatakan dalam jangka masa singkat. Kita rancang sekian A sampai Z. Tiba-tiba sampai dekat huruf R, sampai dekat tengah, ada masalah. So, sentiasa kena ada planning yang baru. Plan B. Right? Sentiasa kena ada plan B dalam jangka masa yang singkat. So, bila tiba je satu masa ada masalah, kena ubah cara. Okay? Ubah cara yang baru. Come out dengan another idea. Okay? Come out dengan idea yang baru. Right? So, yang kedua menjadi asas kepada sistem kawalan dalam organisasi. Sistem kawalan bermaksud dia punya KPI dia dalam syarikat. So perancangan memerlukan kepada KPI untuk dia orang kata apa? Dia dapat melaksanakan maksudnya tugas ni dapat dibagikan dengan baik. Itu menjadi itulah yang dimaksudkan dengan perancangan menjadi asas kepada sistem kawalan. Okey. Perancangan ni dia akan sistem kawalan ni dia bukan sesuatu yang penting yang perlu ada dalam perancangan. Perlu ada dalam perancangan untuk mencapai apa yang organisasi itu rancanglah dalam waktu ini kita perlu dapat sikit-sikit jemaah dalam waktu
3 bulan sebelumnya dapatkan duit dahuluan. Dalam next, kalau tadi 3 bulan, lepas 6 bulan kena dapat separuh daripada bayaran jemaah. Saya cerita tentang bayaran untuk seseorang jemaah untuk pergi haji. Kalau dia pergi 5 orang, so yang pertama sekali dia perlu dapat bayaran pertama dahuluan bulan ataupun 3 bulan, dalam tempoh 3 bulan. So 3 bulan seterusnya kena dapat separuh daripada bayaran. Kita ada nak booking hotel, kita ada nak kita ada nak booking hotel, kita ada nak booking bermacam-macam segala benda, booking visa, so kan duit daripada yang diorang berikan. Dan macam tu. Dan akhir sekali sebelum 45 hari sebelum penerbangan kita dah settle payment. Semua jemaah yang berapa orang yang dapat tadi. Okey? So jadi asas perancangan, jadi asas bersistem kawalan. Apa saja dalam company dari segi sales, marketing, semua department. Untuk mengenal pasti setiap kelemahan dan kelebihan dalam apa jua cabaran yang dihadapi. Pasti setiap kelemahan dan kelebihan. Maksudnya kita nak analyse apa yang jadi pros, apa yang menjadi cons dalam sesebuah yang dihadapi oleh syarikat. Okay? So, bila ada perancangan, kita dah tahu tak boleh buat macam ni. So next tak boleh buat macam ni. Next kena buat macam ni. Next tak boleh dia tak boleh jual dah kurma orang ni sebab macam contoh tak boleh jual kurma yang nama dia Ajwa je. Orang dah tahu kurma ni mungkin dia bukan diambil daripada Madinah sebab orang nakkan fadilat makan 7 biji kurma sehari 7 biji kurma dapat mengelakkan sihir dan segala penyakit kata-kata Nabi SAW. So orang kita kena so dia dah jadi satu kelemahan dah, orang yang dah tak nak, so kena ambil dia sebagai satu kelebihan. Kena cari sesuatu yang baru, cari poin-poin yang baru, poin-poin yang penting supaya apa yang matlamat dapat direalisasikan. Apa yang company nakkan keuntungan dapat direalisasikan. Okay? So dengan cara buang yang lemah, ambil yang kelebihan. So dalam contoh tadi, kita tak jual dah kurma ajwa biasa yang daripada negara yang dari mana, kita ambil ajwa aliyah dan jual. So orang pun dah faham dengan kelebihan kebaikan kurma ajwa aliyah, so orang akan beli ya, kelemahan dan kelebihan suatu perkara itu. Okay? Okay, insyaAllah satu lagi kita masuk. Ada 3 slide lagi yang tak habis. Saya rasa kita tak boleh habiskan hari ni. Alright? Sebab saya perlu upload juga video ni pada hari ini. Dan ambil masa juga tu sebab from kelas start pukul 10. So kita nak lambat sangat. Saya ingat kita masuk lagi satu ni sebab supaya tak nak diterasing. Tadi dah cakap tentang perancangan. So ni perancangan operasi pula. Rancangan yang lebih teliti. Rancangan operasi. Okay, rancangan yang lebih teliti dan khusus untuk satu-satu jenis kerja ataupun individu yang terlibat. Senang je. Saya bagi contoh. Orang sales. Dia boleh buat kerja sales ni. Okay. Lepas tu orang operation tak boleh buat kerja sales. Dia tak tahu. Sama juga orang operation mesti buat kerja operation. Orang sales tak boleh buat kerja operation sebab dia tak tahu mana nak hantar dokumen, ke mana nak ini, ke mana nak itu. Dia melibatkan banyak bukan setakat sales dengan marketing. Department lain pun macam tu. Human resource, HR, kewangan pun macam tu. Tak boleh nak bercampur. Okay, sebab tu dia kata di sini rancangan yang lebih teliti dan khusus untuk satu-satu kerja ataupun individu yang terlibat. Maksudnya kena narrow. Lepas tu kena menjurus sedikit. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, ianya menggariskan panduan dengan lebih khusus.
peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh pihak-pihak berkaitan. So, senang nak menerangkan. Okay, orang operation akan senang untuk menerangkan tugas itu. Dia dapat bagi panduan yang lebih khusus pada orang-orang di dalam dia dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh orang di dalam operation. Saya ambil contoh operation yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak berkaitan. Kalau operation, operation lah. Kalau um, sales, sales lah. Okay. So, dia orang ada guidance yang tersendiri. Okay. Kalau dia yang operation dengan operationnya, sales dengan tuan-tuan atau bos yang conduct in sales. Sales bukan senang dia kena ada master dia, kena ada sifu baru boleh dilaksanakan dengan betul dan dapat memberi panduan dengan lebih khusus. Masuk juga dengan HR. Okay, agak-agak yang lama dalam HR tahu macam mana keluarkan surat, keluarkan surat tawaran, kan mohon ini, mohon dapat apa-apalah, apa-apa keperluan yang diperlukan yang diadakan oleh syarikat, human resource akan perlu surat tawaran semua. Setakat orang sales nak buat surat tawaran, so doesn't make sense at all. So macam saya kata tadi, setiap setiap department tu ada kelebihan yang tersendiri supaya diorang dapat menggariskan panduan yang lebih khusus. Okay, dapat bagi panduan yang lebih khusus kepada tim mereka dan apa kerja-kerja mereka, tanggungjawab mereka yang perlu dimainkan dan sekaligus dapat menjadikan company tu tak rugi. Okay? Tak rugi bila lambat. Dia kata kerja bercampur tadi. Orang sales buat kerja marketing, orang operation buat kerja finance, contoh orang HR pun kena buat juga kerja operation, kena tolong. Jadi banyak benda akan tertangguh, masa akan dibuang dan lack of information. Okay? Dia akan jadi salah dari segi maklum. Masa panjang, kerugian, masa, duit dan sebagainya. Yang senang cerita akan memberi efek buruk kepada organisasi tadi. Okay? InsyaAllah ada lagi 3 slide ni. Saya rasa kita tangguhkan dulu kelas hari ini. Alhamdulillah dah lebih kurang sejam lebih dah ni. Saya harap presentation hari ini sangat membantu. Saya harap. Okay. Kalau tak faham kita boleh tanya. Kita tanya dalam grup. Yang saya present hari ini tak faham. No problem at all. Tanya, kita sembang. Apa yang jadi abang-abang tak faham tentang kelas kita pada hari ini. InsyaAllah bi'idhnillah ta'ala. Semoga semua sekali dalam keadaan sihat sejahtera, stay safe. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jumpa lagi dalam next class. Okay. I miss you all. Kelas GHI JKL baru pertama kali kita dapat bersemuka. Walaupun saya tak dapat cakap dengan semua, saya nak lagi nanti kita jumpa lagi InsyaAllah. Ada masa, ada peluang. Saya harap dapat memberi manfaat. Amalkanlah apa yang saya cakap tu, supaya bila antum amalkan nanti antum dapat kongsi pada orang lain. Kongsilah yang sama apa yang saya cerita supaya orang lain juga dapat apa benda yang sama dan antum dapat pahala. Kalau dia seorang yang beramal dengan apa yang dia dengar, tu akan dapat pahala. Hakadha MLM yang kita nak kejar, MLM akhirat kita ni. Dunia ni, khalas, dunia semua orang akan cenderung kepada itu. Risau ni akhirat insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Allah wa Rasuluh alam. Ni itu sahaja daripada saya, Muhammad Zailani bin Anwar. Saya harap kita akan dapat jumpa lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi InsyaAllah. Ya Allah, ma'assalamah.